Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini, tanggal Isnin 20 Julai 2020 bersamaan dengan 28 Zulkaidah 1441 Hijriah. Semoga kita dalam keadaan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi ini kita bersemangat untuk menuntut ilmu dan semalam kita berhujung minggu masih dalam keadaan berehat dan juga tenang-tenang fikiran. Hari ini kembali bekerja seperti biasa dan semoga kita dalam keadaan mendapat keselamatan, kesejahteraan dalam kehidupan kita, khususnya dalam kita memerangi untuk menang dengan COVID-19, insya-Allah. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah, pagi ini bakal kita membincangkan tentang topik tafsir Al-Quran berkenaan dengan surah Az-Zariyat, yakni angin yang menerbangkan. Bagaimana kupasan, terjemahan dan juga huraian sebentar lagi kita akan berikan kepada penonton-penonton semua. Baik, mungkin ada sesuatu nak dikongsikan oleh penonton-penonton bersama dengan Tanya Ustaz pada pagi ini. Boleh pergi ke 3 saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 atau WhatsApp di talian 011123364880, atau nak terus pergi ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat secara langsung bagi mereka yang mungkin pagi ini tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Tapi ingat, jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan kita saksikan dahulu info berkenaan dengan kes COVID-19 terkini. Okey, kalau kita saksikan di skrin TV anda, status terkini COVID-19 Malaysia tanggal 19 Julai 2020, kita dapat lihat kes terbaru ada 15 kes. Jumlah kes aktif ada 103 kes dan kes sembuh baru ada 7 kes dan ada 1 kes kematian baru, ada 1 kes, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan ada 8,553 dan jumlah kematian 123 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan kesemuanya ada 8,779. Dan ingat, kita dalam keadaan mematuhi perintah kawalan pergerakan, jaga segala benda, rajin basuh tangan, jaga penjarakan sosial dan juga ingat, apa-apa pun jaga kebersihan, jaga keselamatan kita, jaga kita, patuhi SOP, insya-Allah. Baik, dan ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita pada pagi yang berbahagia ini tak lain dan tak bukan tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Farid Rabi di studio, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan, bersama dengan kita pada pagi ini untuk memberikan pencerahan berkenaan dengan tafsir surah Az-Zariyat. Jadi jom kita dengarkan mukadimah berkenaan dengan surah tersebut. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Da'i Azrin, kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan, iaitu ditidurkan untuk seketika, dan kepada Dia jugalah kita akan dikembalikan, iaitu maksudnya akan kembali selama-lamanya. So tidur ni sementara je Azrin. Yeah. Nanti kita akan tidur selama-lamanya. Jadi setiap kali kita bangun kita kata alhamdulillah boleh bangun dah pagi ni. So kita mulakan hari ini dengan sebaik-baik urusan, iaitu dengan membaca, mentafsir dan mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kita mulakan dengan surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ada 60 ayat, ada 60 ayat, dan juga surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Mengikut tertib nuzul, maksudnya ikut susunan turun, surah Az-Zariyat adalah surah yang ke-67. Manakala dalam mushaf kita, iaitu mushaf ataupun Quran yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan di rumah, adalah pada susunan yang ke-51.
Mungkin ada yang tanya, Ustaz, kenapa pula dia turun yang ke-67? Dia ikut tertib nuzul tu, ikut urutan turun surah ni, surah yang ke-67. Tapi bila dalam Quran ni kita letak 51, itu perlukan satu sesi lain untuk membincangkan tertib dan juga penyusunan. Apapun, Al-Quran tidak disusun mengikut tertib nuzul. Dia disusun mengikut seperti mana di Lauhil Mahfuz. So, ujungnya manusia bila membaca Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, asuhan itu akan nampak ada urutan. Faham. Tapi yang mengikut nuzul Quran, tertib nuzul Quran adalah asuhan mengikut situasi Mekah dan Madinah. So, berbeza kan? Faham. Dan surah ini pula, tuan-puan, kalau kita baca, dia pendek-pendek je. Wadh-dhariyati dharwa. Pendek je. Dia tak macam surah Al-Baqarah kan. Alif Lam Mim panjang-panjang kan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim panjang. Tapi bila surah Adz-Dzariyat, surah pendek. Yang ini adalah suatu kebiasaan surah-surah Makkiyah. Kalau kita baca Quran, surah-surah Makkiyah kebanyakannya pendek-pendek. Ayat dia pendek-pendek tapi sangat sulit untuk dipaham. Satu. Keduanya, kesulitan itu adalah disebabkan uslub bahasa yang digunakan sangat tinggi. Sebab Quran turun untuk mencabar Arab Quraisy yang pada ketika Quran turun mereka berbangga-bangga dengan bahasa Arab yang mereka kuasai, dengan syair-syair yang terpilih yang digantung di keliling Kaabah. Saya bagi mood ni supaya kita dapat satu inspirasi bagaimana fizikal ataupun norma surah Makkiyah berbanding dengan surah Al-Madaniyah. Baik, kita masuk dalam surah ni. Panjang surah ni, 60 ayat Azrin. Mudah-mudahan kita dapat habiskan dalam 2 jam. Dalam 2 jam. Patut 2 hari. Tapi kita habiskan dalam 2 jam. Kita ambil intipati dan juga pengajaran-pengajaran yang penting. Selain itu, tuan-tuan boleh membacanya daripada tafsir-tafsir yang mungkin tuan-tuan boleh miliki. Kita mulakan dulu. Mungkin saya baca sampai ayat ke-12. Kita baca sampai ayat ke-12. Kita sama-sama tadarus pagi ini. Boleh? Saya mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين صدق الله العظيم. Tuan-puan yang saya kasih sekalian, kalau kita lihat kepada keseluruhan surah ini, dia ada banyak isu yang dibawa. Banyak perkara yang dibawa. Pertama sekali daripada ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-23. 1 sampai 23, Allah cerita kekuasaan dia. Yang tadi kan, surah ini namakan dengan surah angin. Adz-Dzariyat, angin yang bertiupan. Adz-Dzariyat, angin yang bertiupan. Dia angin ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Penting. Tanpa angin, banyak perkara yang tergendala. Kapal terbang, dia perlukan angin. Kan? Supaya dia boleh, enjin tu boleh absorb angin dan lepaskan angin. Ada teknik dia kan. Kemudian, tumbuh-tumbuhan perlukan angin. Contohnya pendebungaan perlukan angin. Kapal berlayar di lautan perlukan angin. Kita nak tahu kebaikan keburukan dengan angin. Angin kencang, kita tahu ada keburukan datang. Tapi kalau angin sepoi-sepoi, manusia enak duduk di situ. Ustaz ada pergi mancing, kadang-kadang pergi mancing ke laut. Ada angin datang, kawan boleh baca. Ustaz, angin ni dia menunjukkan kejap lagi akan hujan, akan ribut. Betul. So angin itu memberitahu banyak mesej. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut angin yang bertiupan,
itu bermaksud nak memberitahu dia menguasai angin. Nabi Sulaiman alaihi assalam juga berlayar di atas angin. So angin ni satu benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Lebih-lebih lagi Allah nak mengingatkan manusia siapa yang jadikan angin, siapa yang tiupkan angin, siapa yang edarkan angin, dan manusia harus bersyukur dengan angin banyak manfaat manusia dapat. Tanpa angin manusia akan berada dalam satu keadaan yang mungkin dia tidak sempurna kehidupan. Faham. Jadi itu satu. Jadi pada ayat pertama sampai ke ayat 23 Allah cerita kebesaran dan juga kekuasaannya, langitnya, buminya, dan juga bagaimana manusia mengingkari perintah-perintah Allah. Kebesaran-kebesaran Allah ini dicerita supaya manusia dia tahu mereka ada Tuhan yang menjadikan dan juga yang menghidupkan serta memberi mereka makan, yang menurunkan hujan, yang mengangkat langit itu tinggi, kemudian yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hujan turun daripada langit, menyuburkan bumi, sungai yang mengalir. Semua ini dia bukan satu kebetulan. Semua ini ada aturan daripada pencipta yang mengawal dan mentadbirnya. Manusia kena faham bahawa alam ini dia tidak wujud dengan sendiri. Tidak wujud dengan sendiri, dia ada pentadbir, dia ada urusan-urusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yudabbirul amra minas sama'. Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir alam ini daripada singgasana Dia yang maha tinggi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam kisah-kisah Nabi pula. Kita ada kisah Nabi Ibrahim, kita ada kisah Nabi Lut, kita ada kisah Nabi Musa, kita ada kisah Nabi Saleh, kita ada kisah Nabi Hud, kita ada kisah Nabi Nuh. Ada 6 kisah Nabi dalam ni. Surahnya pendek, ada 6 kisah Nabi. Tapi tak didetailkan, adik. Dia tidak didetailkan satu persatu. Maksudnya, kisah Nabi Nuh tidak seperti dalam surah Az-Zariyat, kisah Nabi Nuh tidak seperti mana kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Musa tidak seperti mana dalam surah dalam surah Toha. Kisah Nabi Hud dan Saleh pun begitu juga, tidak didetailkan. Cuma diberi gambaran, dia bagi signal dulu. Musa, kamu ingat tak Musa? Kamu ingat tak Nuh? Kamu ingat tak Ad? Kamu ingat tak Samud? Kamu ingat tak Lut? Kamu ingat tak Nuh? Jadi Allah ingatkan sebab orang Arab ni dengan kisah-kisah Nabi terdahulu dia bukannya sesuatu yang asing. Arab Quraisy dia tahu kisah Nabi ni. Sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi lain, memang mereka tahu. Jadi Allah Ta'ala ingatkan, kamu ingat tak kisah Musa? Apa yang terjadi kepada kaum Nabi Musa kerana keingkaran mereka terhadap Nabi Musa? Tahu tak apa berlaku ke atas Ad, kaum Thamud? Kerana keingkaran mereka ke atas nabi-nabi mereka. Allah datangkan musibah, Allah datangkan banjir macam kisah Nabi Nuh AS. Semua ini Allah beri peringatan kepada kaum Quraisy terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW supaya kaum Quraisy jangan jadi seperti kaum-kaum terdahulu. Kalau mereka mahu kehidupan yang diredai, kehidupan yang diberkati, mereka hendaklah memberi respon yang positif terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hujung surah ini Allah Subhanahu wa taala sebut pula kembali balik daripada kekuasaan Allah, nabi-nabi, rasul-rasul disebut. Di hujung tu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini selalu kita dengar. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan mereka menghambakan diri kepada aku, dan ingatkan balik manusia bahawa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ada hubungan baik dengan Allah, supaya ada hubungan baik dengan pencipta, supaya ada hubungan baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup di dalam meletakkan asas-asas yang penting untuk menjadi seorang Muslim yang berjaya. Wallahu alam. Itu untuk mukaddimah perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan surah Az-Zariyat. Kalau kita perhatikan sebentar tadi, Ustaz membacakan kepada kita daripada ayat 1 sehingga ayat ke-12, dan di dalam surah tersebut yang menarik itu dia terdapat 6 kisah Nabi yang diceritakan di dalam kisah tersebut. Nanti kita akan huraikan perbincangannya, dan kita nak ambil dahulu soalan pertama untuk hari ini dari sahabat kita Al-Ali Ali. Baik, dari Facebook tanyalah Ustaz TV3. Sahabat kita bertanya, Assalamualaikum Ustaz, dalam ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi angin yang menerbangkan dan menabutkan. Apakah yang diterbangkan dan ditaburkan oleh angin? Manakala ayat kedua dinyatakan awan yang membawa dan mengikut muatannya.
apa yang dibawa dan diangkut oleh awan tersebut. Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih sahabat kita Tuan Ali. Baik, disilakan Ustaz. Terima kasih. Ayat Tuan 1 dan Ali 2. punya soalan, kita ada penjelasan daripada Sayyidina Ali. Ali tanya, Ali lama dah jawab dah. Dah lama. Sayyidina Ali jawab dah. Jadi ayat pertama wadhariyati dharwa falhamilati wiqra. Dia pertama sekali Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa demi angin yang menerbangkan debu. Debu kan? Debu-debu yang berterbangan. Allah terbangkan debu. Dan kita juga kena ingat, dia ada debu yang baik, ada debu yang tak baik. Dia daripada debu ni, Azrin biasa dengar tak apa ni dalam kita belajar subjek sains dulu, dia ada subjek, dia ada topik pendebungaan. Ada kan? Pendebungaan. Pendebungaan ini dia boleh berlaku secara natural dengan tiupan angin. Faham? Dengan tiupan angin. Jadi pokok-pokok yang ditanam ini, dia akan berlaku pendebungaan dengan terbangnya benih-benih tersebut untuk bercampur antara satu sama lain. Dan selain daripada kumbang dan serangga-serangga yang memindahkan, yang melakukan pendebungaan. Jadi angin sangat penting untuk melakukan pendebungaan. So ini, kalau katakan angin tak ada, pendebungaan tidak berlaku. Betul tak? Betul. Angin tak ada, pendebungaan tidak berlaku. Allah Ta'ala sebut dimula dulu. Sebab apa? Sebab orang Arab kan tanam pokok korma. Pokok korma ni perlukan kepada angin. Macam mana pokok-pokok korma itu perlu berbuah? Diperlukan hasil. Perlu ada angin yang meniupkan dan juga menerbangkan sehingga berlakunya pendebungaan dan menghasilkan hasilan yang sangat baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, dan awan, falhamilati wiqra. Dia tak cukup dengan pendebungaan. Dia kena ada angin, kena ada hujan. Kena ada hujan. Kena ada hujan. Siapa yang bawa hujan ke satu kawasan? Angin lah. Angin dia akan tolak awan kan? Dia akan tolak awan. Ni basic aja, tak nak bincang very detail. Nanti terlalu macam subjek sains pula pagi ni kan. Angin akan tolak awan. Awan akan beredar pada satu-satu kawasan. Kemudian angin itu akan biarkan dan di situlah berlaku pergesiran awan dan berlakunya hujan. Betul? Berlaku hujan. So ada angin yang membantu pendebungaan. Kemudian angin itu juga menolak awan ke sesuatu kawasan supaya kawasan itu ditimpa hujan dan hujan itu pula menimpa tumbuh-tumbuhan, hujungnya tumbuh-tumbuhan itu berhasil. So ini dekat tak dengan orang Arab? Dekatlah. Apa sumber pendapatan orang Arab pada ketika itu? Kan? Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Sebab manusia ini dia terlalu dekat dengan alam, dia terlalu dekat dengan tumbuh-tumbuhan. Sebab itu ayat ini juga mengingatkan kita bila kita makan buah-buahan, bila kita lalu di kawasan-kawasan pertanian, ingatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Betul. Orang Arab nak dapat hujan susah. Nak dapat hujan susah. Kan Mekah pernah jadi sebuah negeri yang kering kontang satu ketika dahulu. Lau stamarratil qahtu lamata Umar fil ju'. Ini kata-kata yang sangat popular. Sekiranya kemarau itu berpanjangan, orang yang pertama sekali mati adalah Umar bin Al-Khattab. So nak beritahu kemarau pernah timpa dan daripada situ yang ada solat istisqa pula. Faham. Solat untuk minta hujan. Jadi negara Arab ini kalau hujan tak turun pada tempoh dia Azrin, itu adalah satu petanda yang tidak baik. Kita sekarang ni tak tahu bila nak hujan. Bila-bila masa boleh hujan. Sekarang alam sudah terbalik. Yang biasa kita musim tengkujuh ni bulan 11, 12. Sekarang bulan 6, bulan 7 dah awal dah. Baru ni banjir kan. Di Kajang semalam saya ziarah kawan saya, banjir. Di Taman Muhibbah, saya doakan supaya semua selamatlah. Hujan, banjir. Kawasan, biasanya diorang tak prepare lah. Biasa hujan hujung tahun Ustaz. Tiba-tiba bulan 7 dah hujan, dah banjir. So, manusia tak prepare. Jadi, hujan ini adalah penting untuk manusia. Kalau ianya bawa kepada kebaikan. Ada juga hujan yang bawa kepada musibah. Sebab itu Nabi SAW bila lihat awan mendung, nampak gelap baju awan gerak, Nabi akan berdoa, hawalaina la alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Engkau nak turunkan hujan yang berat ni, dikeliling di sekitar kami, bukan ke atas kami. So, dua-dua ayat ni mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang angin yang meniupkan debu dan membawa awan, memberikan hujan kepada tumbuh-tumbuhan, sumber rezeki yang hebat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi kita nak kongsikan, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna
لله منه مجاهي. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan surah Az-Zariyat pada pagi ini untuk kupasan supaya kita dapat memahami apakah yang terkandung di dalam ayat tersebut. Mungkin kita selalu membacanya, tetapi pagi ini kita nak lihat satu persatu di dalam ayat tersebut. Mungkin ada sesuatu hikmah yang ingin disampaikan. Baik, kalau tadi kita dah berikan sedikit secara kasar berkenaan dengan apa yang terdapat dalam ayat tersebut, dan tadi ada sahabat kita bertanya berkenaan dengan ayat 1 dan 2 berkenaan dengan angin dan juga awan yang membawa sesuatu. Dan kalau kita lihat pula pada sambungan ayat ketiga dan keempat berkenaan dengan disebutkan kapal dan juga malaikat, mungkin ada kesinambungan daripada ayat 1 dan 2. Mungkin ada sesuatu Ustaz berkenaan dengan kapal dan juga malaikat. Ya. Silakan. Secara basiknya ayat 1 hingga 4 dia kesinambungan satu-satu. Dia ada pair. Dia tunjuk tu pap satu-satu dia tunjuk. Satu ditunjuk angin, kemudian awan, kemudian bahtera yang berlayar. Tadi kan Ustaz sebut bahawa bahtera tu dia berlayar, dia perlukan angin. Zaman dulu mana ada enjin 3 kuda, 10 kuda enjin bahtera mana ada. Sekarang kita tengok armada besar-besar kan. Sebesar apa tengok, sebesar-besar studio, lebih besar daripada Seri Pentas ni kapal kadang berlayar di tengah laut. Sekarang ada teknologi, tapi masih lagi mereka bergantung kepada angin. Layar. Sebab armada ataupun kapten dia akan lihat kepada angin. Angin tu arah mana? Sebab angin tu akan menentukan ombak, angin tu akan menentukan gelora. Kita tengok baru ni ada satu kapal yang karam dekat pesisiran pantai timur kan, yang kita doakan supaya mereka semua beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal dalam lemas kan. So itu musim tengkujuh lah tu. Sebab dia kena kapten kena baca angin tu daripada mana, kan gelora tu macam mana. So semua tu kapten kena baca untuk membolehkan layar. Walaupun sekarang ada teknologi, tapi angin tidak dapat dipisahkan daripada dibaca sebagai salah satu elemen untuk pelayaran. So kita lihat zaman dulu angin menjadi sumber untuk kapal tu berlayar. Sebab itu namanya kapal layar. Sebab dia ada layar. Kan? Yang ada layar, ada angin, ada kain, dia akan angkat untuk layar. Kalau tak nak layar, angin tu digulung-gulung, angin pula. Layar tu digulung-gulung, tak adalah dia berlayar sangat. Nampak kan? So angin penting untuk mereka melakukan pelayaran. So ini mengingatkan siapa yang datangkan angin. Kalau angin tak datang, contohnya Azrin kan, dia berlayar. Ada angin, dia berlayar sampai kat tengah-tengah, angin tak ada. Sampai seminggu tak ada angin. Duduk situ je lah. Duduk situ. Tak boleh balik. Tak boleh balik. Fal muqassimati amra. Kemudian Allah beritahu para malaikat yang menyampaikan atau melaksanakan tugasan-tugasan atau perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begini, fal muqassimati amra, malaikat ini ditugaskan untuk membahagi-bahagikan apa yang diperintahkan. Apa yang dibagikan? Malaikat itu perlu perlu buat sesuatu. Malaikat ini perlu tiupkan sangkakala. Malaikat ini perlu cabut nyawa. Malaikat ini, nampak, setiap malaikat ada tugasan yang Allah perintahkan. So setiap malaikat kena lakukan tugas-tugas mereka. Kita dalam rukun iman yang 6 perkara, salah satu adalah beriman kepada para malaikat. Betul, malaikat tak nampak. Takkan disebabkan tak nampak tak beriman. Kita sentiasa yang mengiringi kita malaikat mungkar nakir. Kemudian kubur malaikat mungkar nakir. Kemudian yang mencatat baik buruk. Kan Raqibun Atid. Kan kita ada malaikat Raqibun Atid yang mencatat baik buruk kehidupan manusia. So manusia dengan malaikat memang sentiasa beriringan. So fal muqassimati amra. So itu yang 4 ayat tu nak lihat kesinambungan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mula Allah tiupkan angin, Allah bawa awan beredar, kemudian Allah layarkan bahtera, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk membagi-bagikan tugas-tugas, melaksanakan tugas-tugas mereka. Ada satu ayat dalam surah Tahrim, para malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat sama sekali tidak akan mengingkari setiap perintah yang Allah turunkan, Allah perintahkan. Macam ni, Azrin. Para penonton, saya nak ambil contoh tiga ciptaan. Kita manusia, pertama sekali kita ambil malaikat, haiwan
manusia. Malaikat, haiwan, manusia. Allah jadikan malaikat ada jasad, ada akal, tak ada nafsu. Ada jasad, ada akal, tak ada nafsu. Allah jadikan haiwan, ada jasad, ada nafsu, tak ada akal. Allah jadikan manusia, ada jasad, ada akal, ada nafsu. So malaikat ini tak ada nafsu. So dia tak tahu macam mana engkar Tuhan. Faham? Tak ada. Dia tak ada engkar Tuhan. Sebab itu malaikat yang jaga pintu neraka ni, dia sudah dicabutkan perasaan kasih sayang. Dia tak ada nafsu. Sebab itu kata seksa, dia akan seksa. Cabut nyawa, cabut nyawa. Walaupun anak beranak duk menangis kanan kiri depan belakang kan, oh, kesedihan kan, tak adalah malaikat kata Allah kesian pula anak beranak dia menangis, tak jadi cabut nyawa. Tak jadi, tak ada. Kata cabut. So nak beritahu bahawa hebatnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tuan-tuan ingat kita tak ada siapa-siapa yang mengiringi kita. Malaikat sentiasa bersama kita. Sehingga ada ulama sebut satu hari malaikat maut mengunjungi kita 40 kali. Malaikat maut belum lagi balik. Macam tu. Itulah dia. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan sambungan tentang ayat 3 dan 4 sebentar tadi. Kalau dilihat daripada ayat 1 sehingga ayat ke-4, sudah pun kita dapat merasakan hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk apa yang kita bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan angin. Ucap subhanallah. Baik, kita ambil soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita yang bertanyakan soalan, ada dua soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, ayat 9 menyebutkan berpaling daripada perselisihan itu orang-orang yang telah dipalingkan Allah dengan sebab keikhlasannya mencari kebenaran. Soalan saya Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan berpaling daripada perselisihan? Dan soalan kedua, apakah pula yang dikatakan mencari kebenaran itu? Apakah kebenaran itu iman dan Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan. Cantik soalannya. Ya. Jadi silakan Ustaz untuk ayat ke-9. Sebelum ayat ke-9, ayat ke-9, saya nak ambil ayat 5, 6 supaya dia tak tercicir. Ya. Kan? Ada sesuatu penting. Ada sesuatu. So ayat ke-5, selepas Allah sebut kekuasaan dia, Allah sebut bahawa innama tu'aduna lasadiq. Maksud apa-apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan berlaku. Kiamat pasti akan berlaku. Hisab ada. Titian sirat ada, syurga neraka ada, syafaat ada, semua itu ada. Wa inna dina lawaqi', maksudnya kiamat pasti akan berlaku. Sebab itu salah satu nama bagi kiamat ala ad-din. Din maksudnya untuk menghitung tata cara kehidupan manusia, apa yang manusia lakukan baik buruk, so dinamakan sebagai din. Din itu maksud kecenderungan. So wa inna dina lawaqi', kiamat itu akan berlaku. Was sama'i dzatil hubuk, Allah Taala sebut. Kemudian dipatah balik. Patah balik benda yang dekat dengan manusia. Apa dia? Langit. Was-sama'i dzatil hubuk. Langit ini sesuatu yang sangat indah. Lapisan langit ada 7. Kemudian lapisan langit ini tidak pernah pun berselisih antara satu sama lain. Dan hujungnya Allah Subhanahu dalam surah-surah yang lain sebelum ni kita ada baca surah Tariq, kita ada bincang beberapa surah yang lain bagaimana awan itu akan digulung, akan dilipat. So, sekarang ini kita bila mendongak ke langit, langit itu menjadi sahabat baik dengan kita. Satu hari nanti, dia tak jadi sahabat dah. Dia akan laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Azrin, macam mana pun di langit ni ada air. Satu masa nanti, angin itu tidak akan tertakung dekat atas tu. Semua tu akan terlepas ke bawah. Faham? Semua akan terlepas ke bawah. Sekarang kita lihat, cantik. Terhiaslah langit itu kalau malam hari kan. Dengan bintang-bintang. Ya, betul. Ustaz Azri ni suka puisi-puisi sikit. Kan, lihat bintang-bintang bertaburan, indahnya awan bila mendongak ke langit, waktu cerah kan. Cantik. Tidak ada satu pun yang membahasakan kecacatan ciptaan Tuhan. Sebab itu walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah Taala sebut kami perhiaskan lapisan langit itu dan ianya akan menjadi rejam kepada syaitan yang cuba menjenguk ke atas. Allah Ta'ala sebut, lihatlah berulang kali pun. Lihat berulang kali, ada tak kecacatan penciptaan Allah? Tak ada. Innakum lafi qawlim mukhtalif. Di sini. Innakum lafi qawlim mukhtalif. Apa yang mereka perselisihkan? Allah Ta'ala kata, kamu ni tak habis-habis berselisih. Itulah bahasa mudanya. Tak habis-habis kamu berselisih. Berselisih apanya? Berselisih terhadap perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada yang kata Nabi Muhammad ni tukang sihir, ada yang kata Nabi Muhammad ni gila, ada yang kata Nabi Muhammad ini seorang yang tukang syair.
Jadi mana satu? Katakanlah kalau dia itu dia ahli syair, cakap dia syair, ahli syair. Kalau dia itu seorang tukang tilik, katakan tukang tilik. Mana satu? Kejap tukang tilik, kejap ahli syair, kejap gila. Mana satu betul? Mana satu? Innakum lafi qaulin mukhtalif. Dari dulu Nabi Muhammad diutus sampai akhir hayat baginda. Berselisih. Ayo, kalian hendaklah bersatu nak tuduh Nabi Muhammad apa. Jadi maksudnya apa, Azrin? Yeah. Apa maksudnya? Maksud dia, yang buat tuduhan sendiri tak confirm. Betul tak? Dia pun tak tahu apa nak tuduh. Tak tahu. Dia tak tahu nak tuduh apa Muhammad. Cipta je lah macam-macam. Disebabkan tak tahu nak tuduh, kejap gila, kejap tak betul, kejap tukang syair. Apa ni? Apa ni? Kan? Cukup cakap betul-betul. Yu'faku anhu man ufik. Yang ni yang sahabat kita tanya tadi. Kata dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul bagi mereka yang dipalingkan. Jadi yu'faku anhu man ufik. Kamu berselisihlah sampai ke sudah. Sampai hari ini pun orang kita berselisih terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kata-kata ini ajaran Nabi Muhammad, banyak betul cekadak-cekadak dia. Banyak betul soal-soal dia. Dan kadang dia soal tu bukan nak tahu perli. Faham. Apa Nabi Muhammad ni zaman sesuai lah zaman dulu ustaz, ni apa hal zaman sekarang ni dah moden. Jadi semua tak secocok. Di mana yang kata ajaran Nabi Muhammad tak secocok? Tunjuk dengan saya. Hari ini dunia berada dalam pelbagai musibah, pelbagai cengkaman hidup, pelbagai perkara yang menjadikan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Hadirkan Nabi Muhammad. Sebagai contoh, suri yang terbaik. Tak kira you Islam ke tak Islam, lihat pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketepikan tuduhan-tuduhan orang buat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bukan seorang yang puji Nabi Muhammad, satu dunia puji. Pelbagai sarjana yang buat kajian, hujungnya mereka surrender terhadap akhlak dan pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat Nabi Muhammad sebagai seorang lelaki yang terunggul, terulung dan juga seorang pemimpin yang sangat-sangat berjaya dalam memimpin. Azrin, senang aja Azrin. Kita tengok. Mana ada pemimpin berjaya mengubah dunia dalam 23 tahun? Can you tell me? Within 23 years. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tunjuk dengan saya. Kita campak seorang pemimpin, hebat macam mana pun, campak dia dalam suasana masyarakat hidup dalam kebobrokan yang sudah hilang nilai-nilai kemanusiaan. Anak perempuan dibunuh, penindasan, menyembah selain Allah. Jadi pelbagai musik. Jadi boleh tunjuk tak dekat saya? Siapa yang boleh berjaya memimpin? Nabi Muhammad berjaya. Sebab itu dipalingkan mereka. Tak nak sangat kan? Ayo paling. Qutilal kharrasun ayat ke-10. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Apa yang disebut oleh ulama di sini, Qutilal kharrasun ialah membawa maksud lu'inal al-mutakahhinun alladhina yatakharrasuna al-kidhba wal batil. Allah Ta'ala sebut yang membawa maksud Qutilal kharrasun ialah dilaknat golongan yang menyangka-nyangka, menilik-nilik siapa Muhammad itu. Kau duduk tilik sampai ke sudah siapa Muhammad. Hujungnya tak jumpa natijah. Habisnya orang lain semua dah jadikan Nabi Muhammad sebagai ikutan, awak masih lagi mencari di mana keburukan dan juga perkara yang tidak baik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada yang terpaling, ada yang berjaya. Itu yang diceritakan tentang yang berpaling, lalu dia tak nak mencari kebenaran, dan ada pula satu golongan yang mencari pula kebenaran dalam kehidupannya. Tapi kalau nak dikaitkan pula dalam kehidupan kita, mungkin sesuatu pertelingkah itu mungkin asyik bergaduh, tak nak sefahaman, mungkin macam itu saya untuk apa yang dikongsikan. Baik, okey, kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tayal Ustaz TV3 dari sahabat kita, Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Dai yang dihormati. Pada ayat ke-12, mereka bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari pembalasan itu? Adakah mereka yang dikatakan mengejek ini ialah orang kafir, atau adakah juga mereka ini orang Muslim tetapi yang tidak beriman? Apakah pula balasan azab bagi orang yang disebutkan di dalam ayat ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan. Laila Dila Rosa. Silakan Ustaz. Ya. Mereka bertanya secara mengejek. Inilah tabiat mereka. So ada orang, dia bila tak boleh nak berdialog dengan secara waras, mula dia mengejek-ngejek. Mengejek. Mengejek-ngejek macam budak-budak lah kan. Dia mengejek-mengejek kan. Apa benda ni nak mengejek? Mereka bertanya, Muhammad, mana yang hari yang kau janjikan tu?
kan dalam misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda selalu mengajak kaum Quraisy ni, orang Arab ni, kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah. Ingat bahawa umat sebelum kamu dimusnahkan. Ingat kaum Ad dimusnahkan. Ingat kaum Samud dimusnahkan. Ingat kaum Nuh yang engkar dimusnahkan. Dia selamatkan hanyalah yang sebilangan kecil dalam bahtera. So ingat. Kalau tak kamu akan ditimpa musibah. Ingat kamu akan diazab. So dia kata bila? Bila? Kau cakap aja bila, Muhammad. Bila benda tu nak berlaku ni bila? Ayyana yaumuddin, yas'aluna ayyana yaumuddin. Mana hari-hari yang kau janjikan? So ini ditanya secara mengejek. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada hari mana mereka kelak akan disiksa dalam api neraka. Yus'alu haula'al kharrasun alladhina wasafa sifatuhum mata yaumul mujazat wal hisab wa yaumuddinullahu lil ibad bi'amalihim. Jadi mereka bertanya secara mengejek akan kedatangan hari akhirat. Dia bila tak ada iman, bila tak ada kepercayaan, itulah dia jadi. Ya, faham. Bila jadi alah lambat lagi ataupun ya ke, betul ke, ada ke. Jadi ini yang menjadikan orang tu tertanya-tanya ataupun orang tu mengejek-ngejek. Sama juga Dai Azrin. Kalau kita buat benda baik, kadang-kadang orang nampak alah baik sangatlah tu. Alah dia je lah ahli syurga. Alah orang lain semua neraka. So dia macam ada unsur-unsur mengejek, unsur-unsur memperkecilkan orang lain kan. So sebenarnya ini tidak baik. Ini tidak baik. Kita sebagai seorang yang waras, yang saya sebut tadi kan, manusia ni ada jasad, ada akal, ada nafsu. So akal itu, Dai Azrin, kalau dibiarkan, dia akan dipengaruhi oleh anasir-anasir lain. So akal itu mestilah dipandu dengan satu ajaran. Itu ajaran Islam. Kerana kita tak nampak ajaran lain yang secocok dengan kehidupan manusia. Jangan lihat kepada salah silap yang ada daripada sekumpulan atau segelintir penganut agama Islam. Dia mesti lihat the big picture about Islam, bukan lihat kutip mana-mana punya isu secara terpencil sehingga dilonggokkan itulah gambaran Islam. Kita ada kalau di atas dunia ni kita ada 1.7 billion manusia yang beragama Islam. Penduduk dunia ada 6 billion lebih, mungkin sekarang ni sudah mungkin 6.5 billion. Tapi 1.7 billion adalah beragama Islam. Daripada 1.7 billion beragama Islam tu, berapa kerat aja yang tak elok. Jadi kenapa tak lihat benda yang baik? Manusia ni dia dalam kehidupan dia suka cari benda yang baik. Nak cari baju mesti cantik. Betul. Jam mesti cantik, handphone mesti bagus, kereta mesti bagus, isteri mesti cantik. Semua dia nak cantik. Bila tang agama, lebih kurang sudahlah. Ini kesilapan yang ada, yang mana akal tidak terasuh. Itu yang kita nampak di situ, Ustaz. Yeah. Berkenaan dengan bila mana dia bertanya berkenaan dengan hari pembalasan, tapi dalam keadaan mengejek-ngejek. Asalnya pergaduhan, pertelingkahan, tak nak cari kebenaran, dan di hujungnya masih lagi dalam keadaan tidak mahu menerima agama Islam, mengejek pula, bertanya tentang bila berlakunya kiamat. Baik, sedang penonton, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton masa setia menantikan perbincangan seterusnya. Kalau tadi kita dah kupas berkenaan dengan ayat 1 sehingga ayat ke-12 dan Ustaz bacakan kepada kita sebentar tadi, mungkin kita nak meneruskan perbincangan kita nak sambung ayat ke-13 sehingga ayat ke-23. Mungkin ada penonton-penonton di rumah yang nak ikut sekali membaca, boleh ambil mushaf Al-Quran anda untuk sama-sama kita baca dengan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Kita baca daripada ayat 13 sampai ke 23. Ayat 23. Boleh tuan-puan dah buka mushaf. Okey, sama-sama baca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik. Kita ambil apa yang boleh kita pelajari daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi dari Azrin. Boleh Boleh. Para penonton yang saya kasih sekalian, kita mulakan daripada ayat yang ke-13 sampai 23. 10 ayat. Sebelum ni kita bincang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek. Bagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu diperkecil-kecilkan. Dia ada sifat istihza, mengejek-ejek. Apa yang mereka ejekkan? Kononnya semua yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janjikan itu belum datang. Apa dia? Bencananya kalau kamu tak beriman, kamu akan ditimpa itu, kamu akan timpa ini, kamu akan dihisap. Semua itu tak berlaku. Jadi mereka take for granted. Take for granted dengan izin, maksud mereka sambil lewa lah. Benda ni Muhammad ni sembang aja, benda tak jadi. Nampak? Yaumahum 'alan nar yuftanun. Tunggu. Kamu pasti akan dapat balasan dalam bentuk persiksaan dalam neraka. Sebab atas, pertama adalah tak beriman, keduanya mengejek-ejek pula. Dia ada orang macam tu tak, Azrin? Ya, ada. Ada orang macam tu. Kalau dia tengok ajaran agama yang dia tak minat, tak apalah. Kalau tak suka, tak apa. Tak paksa pun. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Kita tak suruh you terima. Tapi dalam masa yang sama, you pula janganlah duk perli-perli. Janganlah duk ejek-ejek. Tengok budak tahfiz nak ejek. Tengok budak orang pakai tudung nak ejek. Tengok orang pegang Quran nak ejek. Tengok sekolah agama nak ejek. Ini apa benda ni? Jadi, kita jadi nak ada. Kalau ejek tu pula, kadang-kadang yang mengejek tu sama-sama orang Islam pula yang mengejek. Minta maaf saya sebut. Sekarang benda ni kita kena betulkan balik. Kita kena betulkan supaya orang kita faham. Jangan sampai bila dia sampai dekat hari akhir besok, yaumahum 'alan nar yuftanun. Jangan cabar Tuhan. Jangan cabar undang-undang Allah. Jangan cabar ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Esok tak cukup tanah untuk lagi. Kan? Ini janji Allah Subhanahu. Balasan di dunia ada banyak terjadi. Nanti kamu akan lihat. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Nah, sekarang ambil. Minta-minta sangat. Tasta'jilun maksudnya nak sangat. Bila ni? Bila? Sekarang ambil balasan tersebut. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sekarang Tuhan bagi berita gembira. Tadi dah cerita dah orang yang engkar, perli, mengejek Nabi Muhammad, tuduh Nabi Muhammad tukang tilik lah, tuduh Nabi Muhammad sebagai ahli sihir. Lepas tu ada pula yang tak beriman pada hari pembalasan. Sekarang cerita orang yang berjaya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Apa beza? Engkau dah humban dalam neraka, duk kena panggang dalam neraka, kena heret dalam neraka. Ini ada satu kumpulan sedang menikmati segala pemberian Tuhan. Pilih mana satu nak. You nak untung ke nak rugi? Sekarang untung keuntungan,
Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allah baca pun rasa seronok. Sesungguhnya orang yang bertakwa, mereka berada dalam syurga Tuhan, sedang mereka menikmati mata-mata air. Air ni kan, Allah, dia betul lah kan, dia kadang dalam Quran ni ada cerita mengenai syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cuma kadang-kadang kita tak dapat gambaran macam mana syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada orang nampak syurga ni barangkali rumah penginapan mereka tinggi-tinggi, lepas tu di bawah tu sungai mengalir. Itu banjir kilat. Itu banjir kilat. Tak berlaku macam mana banjir yang berlaku sekarang ni. Rumah tinggi, bawah air mengalir. Itu banjir kilat. Yang disebutkan dalam Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar, penginapan mereka di lereng-lereng bukit atau di atas bukit, di hujung bawah lereng bukit tu ada sungai mengalir. So kalau kita lihat hari ni orang suka cari rumah yang duduk kawasan tinggi-tinggi dan view dia tu, view bawah tu nampak sungai, nampak laut, itu view mahal. Even kita duduk kat hotel pun, dia harga ikut view. Kalau view menghadap laut, lain. Kalau view menghadap hutan masih lagi boleh tahan lah. Menghadap bangunan, menghadap jalan raya, view. So syurga ini dia menggambarkan view. Bila duduk tempat tinggi, bawah tu ada sungai-sungai mengalir. Barulah enjoy. Barulah dia enjoy. Dia seronok. Di syurga ni pula, kalau kita baca Quran, sungai mengalir dalam syurga ni ada dua bentuk Tuhan sebut. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Satu. Kedua jannatin tajri tahtahal anhar. Jadi beza kan? Ada beza. Satu, jannatun tajri min tahtihal anhar. Satu lagi, jannatun tajri tahtahal anhar. Tak ada min. Apa beza ada min, tak ada min? Kalau ada min, maksudnya air sungai itu berpunca daripada syurga dia. Faham? Start from your heaven. Yeah. Sungai itu berpunca daripada syurga dia. Tapi kalau tak ada min, jannatun tajri tahtahal anhar, sungai itu daripada syurga orang lain mengalir kat syurga awak. Ini kelas bawah-bawah sikit lah punya syurga kan. Bawah-bawah sikit. Tapi itu beza nak bagi tahu. Tapi Tuhan selalu sebut jannatun tajri min tahtihal anhar. Banyak kali sungai. Rupanya salah satu komplementari, salah satu perkara yang mengindahkan syurga adalah sungai-sungai mengalir. Betul. Orang bercuti berkelah kat mana? Dekat sungai-sungai. Sungai-sungai, pantai-pantai. Ada apa? Ada jeram kan. Cantik duduk situ berkelah kan. Dengan desiran bunyi air, dengan air yang jernih. Dulu saya kat kampung, ni saya orang kampung Sungai Chow, saya kampung. Dulu kat kampung selalu mandi jeram. Sekarang dah sungai pun dah tak ada. Tak berapa nak ada sungai sebab orang kita sibuk buat pembangunan, sungai dia tak kisah dah untuk anak cucu. Ini masalah ni. Nampak kan? So, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kenapa dinamakan muttaqin? Sebab dia asal perkataan daripada wiqayah. Maksud mereka yang menjaga diri mereka, mengawasi diri mereka dengan batasan-batasan ajaran agama. Saya selalu pernah beberapa kali sebut, bila perkataan wiqayah ini ataupun perkataan taqwa ini diambil ta'rif daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memberi ta'rif untuk taqwa ni ada 4 elemen. Pertama sekali al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Mulia. Keduanya wal qana'atu bil qalil, bersyukur dengan pemberian Allah biarpun sedikit. Yang ketiga wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat wal isti'dadu liyaumir rahil. Yang keempat bersiap sedia untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. 4 elemen ini adalah pelengkap bagi takwa seseorang. Kalau seseorang itu rasa dia bertakwa kepada Allah, lihatlah balik 4 elemen ini. Takut tak pada Allah? Ada tak rasa syukur terhadap pemberian Allah? Ada tak baca Quran, beramal dengan Quran? Pagi ni kita mentadabbur Al-Quran dan surah dalam program Tanyalah Ustaz. Ada tak yang ni semua? Ada. Kemudian ada tak dia buat persiapan? Tadi solat subuh, ada solat sunatnya, ada solat subuhnya, ada doanya, ada kunutnya. Kejap lagi pukul 8, 8.30 macam tu ada duhanya pula, zuhur. Jadi dia cantik aja kehidupan. Dia tahu dia kena buat persiapan. Tak tahu bila akan jalan. Ya, betul. Tak tahu bila akan pergi. Kita tak tahu bila akan dapat panggilan untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang bertakwa. Wow. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka tak banyak cekadak. Cekadak ni saya tak tahu bahasa apa. Bahasa kampung. Cekadak. Mereka ni tak banyak karena, Hazrin. Dia tak banyak karena. Apa mereka buat? Apa yang Tuhan sebut, mereka ambil. Mereka tak banyak bersoal jawab. Kenapa? Kenapa kena sembahyang sehari 5 waktu? 3 waktu tak boleh ke? Tak boleh 5 waktu.
Tak nak 3 waktu? Silakan. Habis dia cakap apa? Kan, silakan. Ada orang datang jumpa Syekhul Azhar dulu, dia kata, wahai Maulana, saya ni baru nak kembali kepada Islam. Saya Islam lah, tapi saya dah sesat merata dah. Memang dah jauh daripada ajaran Islam. Sekarang saya nak kembali pada ajaran Islam. Tapi saya tak nak sembahyang 5 waktu. Habis kau nak apa? Saya nak solat Jumaat je. Dia kata, baiklah, jaga solat Jumaat elok, pergi balik. Kata. Habis nak cakap apa? Habis nak cakap apa? Betul tak? Jagalah solat Jumaat elok, pergilah balik. Mudah-mudahan, cubalah hari itu. Kalau hari itu kan, Maulana atau Syekhul Azhar kata, apa punya Islam kau ni? Kau ni memang tak ingat akhirat. Memang kau ni kalau mati masuk neraka. Tak. Oh, jaga Jumaat je lah. Tak apalah, pergilah jaga Jumaat elok, pergilah balik. Dia cerita sama dengan seorang lelaki yang bunuh 99 nyawa. Bila dijumpa dengan seorang tuan guru, kan, seorang alim atau seorang abid, bukan alim. Dia beza alim dengan abid. Abid ini seorang yang kuat beribadat, alim ini seorang yang berilmu pengetahuan. Jadi lelaki yang dah bunuh 99 nyawa ni, dia ditunjukkan kepada seorang abid supaya pergi jumpa dan konsult dengan dia. Jadi pergilah lelaki ni yang dah bunuh 99 nyawa. Jumpalah tuan guru ni, abid ni, kata saya dah bunuh 99 nyawa, ada tak untuk aku taubat? Abid ni kata, engkau apa punya manusia, tak ada peri kemanusiaan, bunuh 90 nyawa, kau ni ada otak ke tak ada macam-macam. Dia bagi pressure kat budak ni dengan lelaki yang nak bertaubat ni. Dia kata, alang-alang 99, completekan je dah 100. Dia ambil pedang, dia libas. Dah jadi 100. Kemudian cari lagi jalan kembali. Jumpalah dengan seorang alim. Alim tu kata, baik, kalau begitu kau kena keluar dari kampung halaman, kau kena berhijrah. So diberi panduan, malam yugharghir, kau dah taubat. So akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka sebelum itu adalah sangat baik dengan ajaran Islam. Kanu qalilan minal laili ma yahjahun wa bil ashari hum yastaghfirun. Dua benda. Cuba lihat ya, pertama sekali Allah Taala sebut mereka mengambil ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kanu qalilan minal laili ma yahjahun. Malam itu mereka tidur sikit. Berqiyamul lail. Kanu qalilan minal laili ma yahjahun. Al-haj'u, tidur. So dia bangun, malam ada qiyamul lail dia. Ada qiyamul lail. Nak cerita qiyamul lail ni malu. Sebab kita pun bukan rajin qiyamul lail. Nak cerita panjang-panjang, takut kita ni, hai, cakap, buat tak, kan? Takut macam tu. Tapi paling tidak jadi motivasilah. Yeah. Sikit mereka tidur, mereka akan berbangun berqiyamul lail. Walaupun 2 rakaat, walaupun 4 rakaat, sikit. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini menunjukkan mereka bangun awal. Mereka bangun awal dan sebelum subuh mereka beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi di waktu subuh ni mereka beristighfar. Dia kata ashar ini kita kata waktu sahur. Waktu sahur. Sebelum subuh lah. Sebelum subuh lah tu. Anggap-anggap sebelum subuh, mereka beristighfar. Yastaghfirun. Yastaghfirun ini istighfar sama ada dimohon keampunan, berdoa, berqiyamul lail. Semua termasuk dalam proses yastaghfirun. Yang ketiga, yang keempat, wa fi amwalihim aqul lisaili wal mahrum. Mereka ini seorang yang pemurah. Mereka tahu dalam harta yang mereka ada itu, ada sebahagiannya untuk orang fakir miskin. Untuk orang susah. Dia tak rasa semua dia miliki. Kita juga perlu kaji balik satu benda saya nak sebut dengan tuan-tuan, puan-puan, para penonton. Last kali kita buat taksiran zakat bila? Betul. Zakat, kita buat taksiran last kali bila? Saya buat taksiran zakat katakan tahun 2000. Saya ingat, tahun 2000 saya buat taksiran zakat. 2000. Sekarang 2020. Masa saya buat taksiran zakat 2000 tu, grade gaji saya 44. Sekarang grade gaji saya sudah jusasi. So saya pakai taksiran 44. Saya masih lagi bayar zakat. Dulu masa taksiran tu kena bayarlah 300. So saya bayar 300. Walaupun dah jusasi saya bayar 300. Tak boleh macam tu. So dia setiap tahun bila ada kenaikan kita kena buat taksiran baru. Kita kena buat taksiran baru supaya kita membayar zakat mengikut jumlah yang sepatutnya. Contoh senang aja Azril. Solat Zuhur berapa rakaat? 4. Boleh tak saya buat 3? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh 3? 4 lah. So begitu juga taksiran. Kalau zakat saya kena RM500, RM500 lah. Tak boleh saya bayar RM400. Nak diskaun ni? Tak boleh. Macam mana solat fardu itu tidak boleh dikurangkan, di-adjust. Begitu juga dengan zakat. So kita kena faham. Sebab ada hak orang fakir miskin. Ada hak orang lain yang bila kita tak bayar dia tertanggung. Tuan-tuan, ada orang buat kajian masih lagi peratus tak berapa tinggi orang kita bayar zakat. Ada orang buat kajian. Saya tak ingat exactly berapa. Exactly maksudnya. Secara tepat berapa saya tak ingat. Nanti kalau ingat saya akan sebut.
Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan pada bumi Allah Taala ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berjalan di atas bumi. Kita tak berjalan atas langit. Kita tak berjalan atas awan. Kita berjalan atas bumi. Setiap benda yang kita pijak, setiap benda yang kita lihat itu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ada satu benda yang kita lihat, tengok nyamuk, tengok lalat, semua kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu juga ada tanda kebesaran Allah pada diri kamu, tidakkah kamu lihat? Azrin, pernah tak Azrin tengok wajah Azrin dekat TV pula? Dekat TV. Dekat apa? Dekat cermin kan? Cermin. Tengok cermin kan? Ada tanda kebesaran Allah. Ya. Jari jemari saya ni ada tanda kebesaran Allah. Tak payah banyak cakap. Tengok ibu jari kita ni ada thumb drive dia kan? Cap jari kan? Cap jari kita kan? Kan? Ada thumb drive kita ni. Yang ni satu dunia tak sama. Ni kalau tengok kasar nampak sama tak? Sama. Tapi semua tak sama. Semua tak sama. Satu dunia 6 bilion tadi kita sebut kan? Semua tak sama. Sekarang ada teknologi baru pula, orang scan mata pula. Scan dia punya mata kan? Scan mata. Itu teknologi baru. Tapi masih tak sama. Ini sudah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kening kita cantik, kening Azrin cantik, hidung cantik, mulut cantik. Jangan melihat dekat cermin tu kita buat correction pula. Kita pula buat correction terhadap ciptaan Tuhan. What mean correction? Kita cuba betulkan. Kalau mancung sikit kan elok. Kalau mata bulat you make a correction. Allah dah jadikan cantik. Setting you cantik dah. Jangan diubah jantina. Jantina pula. Jangan diubah. Jangan diubah kita punya ciptaan Tuhan ni. Cantik dah Allah buat. So itu yang mungkin banyak benda boleh menjawab. Wa fi anfusikum afala tubsirun ni kan. Minum air, pergi bilik air, keluar bilik air, boleh mandi bersih. Tangan ni boleh angkat. Cuba tiba-tiba tangan tak boleh angkat. Kan? Tak boleh angkat tangan ni kan. Cuba nak angkat tak boleh. Kita punya brain dia set, dia akan beri arahan kepada anggota untuk bergerak. So mungkin itu sekadar perkongsian. Dan sama jugalah langit itu ada rezeki yang Tuhan janjikan, hujan yang turun, wahyu yang turun. Fa rabbis samai wal innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Kan Allah Subhanahu Tuhan yang sangat hebat dalam ciptaan dia, dalam memberi segala ketetapan terhadap kehidupan manusia. Kita rehat seketika. Saya pula rehat seketika. Wallahualam, itu secara kasar apa yang diberikan pencerahan berkenaan dengan ayat 13 sehingga ayat ke-23. Selepas ini kita akan kongsikan secara terperinci. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Subhanallah, kita hidup di atas muka bumi penuh dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita memandang apa sahaja, jangan lupa ucapkan syukur dan ucap maha suci Allah atas apa yang kita dapat. Hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan angin. Dan juga bermacam tadi Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hebat, Allahu akbar. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Kalau tadi sebelum kita berehat kita dah kupaskan secara kasar ayat 13 sehingga ayat ke-23, dan kita nak ambil soalan dari sahabat kita Puan Masrifah Noor Jamain dari Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sahabat kita bertanya, Assalamualaikum Ustaz, merujuk ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman syurga dan mata air. Soalan saya, bagaimanakah mata air yang digambarkan di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang bertakwa itu? Dan soalan yang kedua, apakah amalan orang-orang bertakwa yang mendapat nikmat mata air di dalam syurga itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Masrifah Noor atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan syurga, mata air dan nikmat di dalam syurga. Silakan Ustaz. Ayat ke-15. Ayat 15 kan? Ayat 15, innal muttaqina fi jannatin wa uyun.
apa yang disebut oleh ahli tafsir ialah innal muttaqina fi jannatin wa uyun, yaqulu ta'ala innal ladzina taqullaha bi ta'atihi wa ijtinab ma'asihi fid dunya fi basatin wa uyun ma'in fil akhirah. Disebut adapun orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya, dengan menjauhi segala larangannya di dunia, maka di syurga akan diberikan taman-taman yang ada di dalamnya mata air. Dia selain daripada sungai tadi, dia ada mata air yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam syurga. Dalam isu mata air ini disebut dalam banyak surah, dalam surah Al-Insan pun ada, dalam surah-surah beberapa surah pun disebut mengenai mata air. Dia selain daripada sungai, dia ada mata air. Siapa yang dapat mata air ini? Orang yang bertakwa lah. Kan? Dia air yang itu pula, mata air itu pula kemudian dicedok dengan bejana-bejana sama ada daripada emas, daripada perak. Ini semua pemberian yang dikhususkan kepada ahli syurga. Dia begini, yang Tuhan janjikan ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa dan menjadi satu rangsangan. Ingatlah apa yang kamu ada di dunia ini. Okey, sekarang saya nak minum air. Apa yang kamu ada di dunia ini sangat berbeza dengan apa yang aku akan bakal kurniakan kepada kalian dekat akhirat. Kita boleh minum air sesedap mana. Air mineral ada macam-macam harga kan. Ada RM20 tiup. Air yang memang botol kecil ini pun yang ada jenama-jenama tertentu memang mahal betul. Dia kata ini diambil daripada mata air. Cuba baca kat belakang kan. Punca mata air kan, mata air. Tapi yang ni free. Mata air. Maksudnya Tuhan beri secara free kepada manusia. Barangkali ada orang yang tempat tinggal dia dekat dengan sungai yang mengalir. Barangkali ada orang yang tempat tinggal dia dekat dengan mata air. Kan? So, untuk yang ramai perlukan sungai. Untuk yang kecil-kecil ini perlu mata air. Mata air. Jadi, dia adalah mata air sebagai sumber minuman untuk dia dalam syurga. Cuma minum air dalam syurga ni dia tak kenyang. Dia tak kenyang dah, Azrin. Dia bukan minum secawan, dua cawan terus kenyang. Kembung perut, tak ada. Dia tak ada kenyang. Minum, kejap lagi rasa nak minum, minum lagi. Enjoy. Nak makan. Nak minum. Jadi semua nikmat itu tidak ada penghujungnya. Boleh dinikmati. Jadi Allah janjikan untuk orang yang bertakwa sungai-sungai ataupun air mata air ni kepada mereka. Itu berkenaan dengan mata air Ustaz ya, yang mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mendapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya tak pasti Zain. Kenapa orang kata kalau seseorang itu ada girlfriend dia kata mata air? Ya, mungkin nikmat. itu selingan ya Ustaz. Baik, okey. Kita ambil soalan seterusnya. Kita terus mengambil soalan dari sahabat kita, Puan Nur Hayati Ismail. Baik, dari Facebook tanyalah Ustaz. Assalamualaikum, katanya. Apakah yang dimaksudkan melalui petikan ayat ke-19 dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Oh, ada dua di situ, meminta dan tidak meminta. Apakah kedudukan orang miskin yang tidak meminta-minta ini lebih mulia dari orang yang meminta-minta? Bagaimana Islam meletakkan kedua-dua kategori miskin yang dimaksudkan? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Kak Yat Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat berkenaan dengan pertanyaan dua kategori tadi, miskin yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Bagaimana Baguslah Kak Yat. Kak Nur Hati. Orang Rawang. Sebab dia dapat lihat, saya suka soalan macam ni sebab dia dapat lihat benda yang detail dalam ayat ni. Sebab satu ialah orang yang meminta-minta, satu orang yang tak meminta. Dua-dua miskin. Dua-dua orang susah. Ada satu kumpulan orang susah, dia meminta. Faham? Ada satu kumpulan orang susah, dia tahan kesusahan tu, dia tak meminta. So, dua kumpulan. Betul. Satu, haqqul lisail wal mahrum. Sa'il wal mahrum. Wa fi amwalihim, pada harta yang saya ada ni, ada hak orang yang meminta dan juga orang yang terhalang daripada mendapat bantuan, iaitu maharif. Disebut dalam beberapa riwayat disebut sebagai maharif. Apa yang disebut oleh Imam At-Tabari, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, yaqulu ta'ala dzikruhu wa fi amwali haula'il muhsinin alladhina wasafa sifatum haqqul lisailihim al-muhtaj ila ma fi aidihim wal mahrum. Itu bermaksud apa yang disebut ialah pada harta yang ada pada saya ini adalah sebahagiannya kepada orang susah. Sebab saya sudah jadi sebelum ini bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka ni adalah orang yang bertakwa, mereka ni ahli syurga. So salah satu sifat mereka adalah
mengambil cakna terhadap orang susah. Faham. Betul tak? Nabi Muhammad SAW tak tidur kalau di rumah baginda ada buah korma yang berlebihan. Sebab terfikir nak bagi Terfikir, pada siapa. mungkin ada orang susah tak makan lagi. Pada siapa saya nak bagi? Kan? Kita pernah terfikir tak macam-macam bekalan ada kan? Mungkin sekarang kita dah nampak benda tu sudah delegate kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, sudah delegate kepada Baitul Mal, kepada lembaga-lembaga zakat. So kita nampak begitu. Jadi kita tak ambil cakna. Tapi secara hidup ekosistem dalam kehidupan sebuah masyarakat, mereka haruslah mengambil tahu berapa ramai ahli Korea mereka susah dan berapa ramai yang patut dapat bantuan. Sebab itu kita lihat bila yang berhormat Menteri Agama melancarkan tabung musaadah, kan? Tabung musaadah, pelbagai tabung yang diwujudkan, it'am, kan? Kemudian ada pelbagai usaha dilakukan untuk membantu orang susah. Ini bermaksud kita sebagai seorang Muslim, kita hendaklah bertanggungjawab. Apatah lagi kalau dia menjadi seorang pemimpin. Kita lihat bagaimana pelbagai rangsangan ekonomi dilancarkan sebagai mengeluarkan masyarakat daripada tidak menjadi terus susah. Jadi hakul lisa'ili wal mahrum. Wal mahrum adalah orang yang tidak meminta. Apa beza? Satu pihak meminta, adakah salah yang meminta ini? Tak salah juga. Tapi Azrin, kita dalam banyak tuan-tuan dan puan, dalam banyak keadaan kita akan jumpa golongan yang meminta ni. Di masjid, di surau, di mana-mana. Kalau nak bagi, bagi. Kalau tak nak bagi, diam. Nak bagi, bagi. Kalau tak nak bagi, jangan cakap apa-apa, balik. Ini semua ni sindiket ni, semua ni. Tak payah. Tak ada siapa minta you ulas pun. You nak ulas panjang lebar buat apa? Tak payah ulas. Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Kalau awak rasa duit awak tu tak nak bagi, kalau sayang sangat, simpan, tak payah bagi. Dan jangan pula menghalang orang lain nak bagi. Cuba bayangkan kalau orang itu betul-betul susah. Dia tidak ada pengharapan, melainkan Allah saja pengharapan dia. Di kala itu, kita pula bersangka buruk dengan dia. Kan? Dia tak ada pengharapan lain daripada Allah. Ya Allah, dia kata, aku ni susah. Lepas tu, datang ke masjid, datang ke surau, tiba-tiba kita pula macam-macam kita cakap. Kalau di masjid saya ni, kita ada bank, dipanggil bank food, kita ada rak makanan free. Free food untuk orang boleh datang ambil. So, kita cuba. Wal mahrum, dia ni malu. Dia tak mau minta. Dia tak ada apa-apa tapi dia segan nak minta. Tapi kita kena pastikan orang ni pun sampai juga pada dia bantuan. Sebab itu kita ada amil zakat, pembantu amil zakat yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti berapa ramai ahli Korea dia yang daripada miskin jatuh ke fakir. Ataupun yang fakir tak keluar daripada kefakiran jadi miskin. Da'i Azrin, kita sudah ada satu skim baru yang dilancarkan oleh kerajaan 2,800 lebih dia punya pendapatan kan. So ini juga akan beri efek kepada haddul kifayah. Apa itu haddul kifayah? Haddul kifayah ialah saya ambil kira isi rumah, tanggungan dan sebagainya. Jadi saya letakkan satu jumlah, katakan 2,800 saya letakkan. Tapi bila dilancarkan pula kerajaan lancarkan minimum, gaji paling minimum 2,860. So boleh bayangkan tak berapa ramai yang dulu miskin boleh jatuh fakir? Ramai. Dengan kiraan baru itu. So ini akan menyebabkan ramai yang nampak macam duduk di taman yang senang tapi dia sudah jadi fakir. Dia sudah jadi miskin. So kita kena ada tanggungjawab sama-sama membantu. So bagi saya, apa beza? So, yang pertama, dia yang sa'il, dia minta. Wal mahrum, dia tak meminta. Dia mengharapkan orang bantuan. Cuma dalam ayat ni ada juga disebut oleh sarjana yang lain, contohnya Zaid bin Aslam disebut wa fi amwalim haqqul lisa'il mahrum laisa dhalika bizakah walakin dhalika mimma yunfiquna min amwalihim ba'da ikhraj zakah. Ini pun menarik juga pendapat. Dia kata sebenarnya dalam ayat ini bukannya perintah zakat tetapi perintah mengeluarkan sebahagian rezeki yang kita ada selepas bayar zakat. Selepas bayar zakat. So sedekah lah. Kepuasan ni, kepuasan dalam kehidupan ni, bila Tuhan bagi saya rezeki, dia kepuasan bukan simpan. Tapi bagi. Kepuasan pada rezeki yang saya dapat, kepuasannya adalah dengan berkongsi, bukan simpan. Bukan simpan. Betul. Kalau simpan itu bukan kepuasan. Itu namanya tamak. Kita kena kongsi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pelaburan yang paling baik untuk kita tua dekat akhirat. Bila kita ada sikit, kita bagi orang juga sikit tu, kita koyak bagi sikit, kita bagi sebahagian,
kita rasa puas. Rasa puas, alhamdulillah. Azrin, berapa ramai yang dapat, kalaulah ada orang boleh tumpang rezeki kita, kenapa tidak? Betul. Orang tumpang rezeki, apa salahnya? Lagi murah rezeki. Lagi murah rezeki. You belajar bagi, Tuhan akan gantikan. Saya ada banyak pengalaman, bagi Tuhan ganti. Bagi Tuhan ganti. Ada sekali kat Masjid Haram, ada seorang pakcik yang daripada Uzbekistan duduk sebelah kanan saya. Saya tengok nampak macam susah. Masa tu saya belajar lagi dekat Universiti Jordan. Saya pun tengok nak bagilah sedekah lah kat pakcik, saya keluarkan 10 rial. Saya bagi pakcik tu, pakcik kata tak nak. Saya tak ambil lah pakcik, ini dah hadiah. Dia pun ambil. Jalan dalam 100 meter jumpa orang kampung saya. Dia ni orang pegawai besar kat bank. Dia kata, Farid, bila datang sembang-sembang, abang nak balik dah petang ni. Okey bang, tak apa, kirim salam kat keluarga. Farid pun jaga diri elok. Dia masuk tangan dan jubah dia bagi saya 300 rial. Baru bagi 10 rial. Tuhan ganti 300 rial. Ya. Kan? Jangan pula lepas ni, bila dah sepadan buka, pergi Mekah, kan bagi 10 rial pusing satu Masjid Haram. Tak jumpa pula. Tak jumpa pula. Ustaz Farid kata dapat, kenapa aku tak dapat? Kalau itu niat memang tak dapat lah. Itu pengalaman lah. Jadi kita kena yakin. Apa yang ada pada manusia ni akan ada penghujung, akan ada penghabisan, stop. Tapi pada Allah istilah tak ada penghabisan. Penghabisan tu tak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sentiasa memberi. Baik, terima kasih Ustaz untuk perkongsian dan juga pencerahan berkenaan dengan apa soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi. Kak Yat bertanyakan tentang dua jenis, satu yang meminta dan satu lagi tidak meminta, mungkin kerana segan untuk meminta. Tetapi kita yang memahami dan tahu tanggungjawab, salinglah bantu-membantu di antara satu sama lain. Baik, Ustaz, kita nak sambung kita punya bacaan untuk ayat ke-24 sehingga ayat ke berapa, Ustaz? Kita ambil sampai ayat 30. Nak saja sampai sampai 30. Boleh. 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 Kita ambil sampai slow. Ya, slow. Slow. Kita sampai ayat ke-30. Ya, silakan Ustaz. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. Baik. Daripada ayat 24 sampai ayat ke-30 kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu ayah begini. Nabi Ibrahim dia ada dua orang isteri. Ada dua orang isteri. Kenapa gelak? Ada dua orang isteri. Itu rezeki Nabi Ibrahim lah. Dak Yazrin, jangan jealous. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri. Isteri pertama nama Sarah, isteri kedua nama Hajar. Ringkaskan cerita, setelah Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar, Nabi Ibrahim dapat zuriat. Dengan Sarah, lama dah kahwin, tak dapat zuriat. Di antara punca kenapa Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim kahwin satu lagi, kerana Sarah rasa Sarah sudah tidak boleh melahirkan anak untuk Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim pun disarankan oleh Sarah, abang kahwin sajalah dengan Hajar yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, jadikanlah isteri. Mana tahu dengan perkahwinan itu abang dapat zuriat. Nabi Ibrahim pun kahwin dengan Hajar, dapat anak. Anak itu kemudian dinamakan dengan nama Ismail. Dinamakan dengan Ismail. Tuan-tuan tahu tak apa makna Ismail?
Ismail maksudnya doa yang telah didengar oleh Allah. Ismail bermaksud doa yang telah didengar oleh Allah. Itu namanya Ismail. Kan Nabi Ibrahim berdoa supaya dapat zuriat. Ujungnya dapat zuriat, maka dinamakan Ismail, anak putera sulung perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Hajar dengan nama Ismail. Mungkin kita akan lanjutkan lagi selepas ini. Itu ada satu yang menarik untuk kita tunggu dari Ustaz berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sidang penonton, kita berakhir dahulu di TV3 Tanya Ustaz pada hari ini dan nantikan sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Allah, aku tak layak untuk ke syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Setia menantikan sambungan 30 minit di TV9 untuk mendapatkan pencerahan berkenaan dengan tafsiran surah Az-Zariyat yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan kita boleh catat segala nota, buat cantik-cantik, dan nanti kita boleh sebar kepada sahabat-sahabat kita dan mudah-mudahan dapat berkongsi manfaat untuk apa yang kita sampaikan pada hari ini. Walaupun kita dapat catat mungkin separuh ataupun tak dapat semua, tapi boleh juga disebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin ada yang tertinggal apa perbincangan kita pada hari ini. Okey, baik, kalau sebelum kita berhenti rehat sebentar tadi, kita ada sebutkan berkenaan dengan ayat dari surah Az-Zariyat ayat 24 sehingga ayat ke-30, dan di dalam itu ada perbincangan berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ustaz ada kongsikan sedikit tadi dan kita nak dengarkan sambungannya. Jadi kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sambungannya. Silakan. Terima kasih Datuk Azim, para penonton yang saya kasih sekalian. Terima kasih banyak kerana setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz tafsir surah Az-Zariyat. Baik, kita dah masuk ke dalam satu episod dalam surah ini. Episod apa? Dialog malaikat yang datang berkunjung ke rumah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan berita gembira, iaitu Sarah bakal mengandung dan melahirkan seorang putera. Azrin, masa malaikat datang, Nabi Ibrahim berusia 95 tahun. Sarah pun lebih kurang itu juga umur. Jadi bila malaikat datang, pertama sekali ialah malaikat itu tetamu. Nabi Ibrahim sambut, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Mereka datang, kemudian tetamu itu dimuliakan. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Mereka masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim dan mengucapkan salam. Maka tuan rumah Nabi Ibrahim jawab salam. Qala salamun qaumun munkarun. Salamun qaumun munkarun. Salama, salamun. Dua benda. Salaman, salamun. Beza Ustaz? Beza. Gini. Dia bila seseorang itu memberi salam pada kita, maka hendaklah kita ucap sama seperti itu ataupun lebih baik. Itu Quran ajar kan? Kalau seseorang itu bagi salam, saya kata, Assalamualaikum Azrin. Azrin jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kan? Lebih baiklah. Lebih baik. Jadi sekarang malaikat bagi salam, salaman. Jadi Nabi Ibrahim jawab, salamun. Dari sudut bahasa, salamun lebih baik daripada salaman. Marfu' aqwa min mansub. Ini kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab, baris atas dengan baris depan. Baris depan lebih kuat berbanding baris atas. Faham. So Nabi Ibrahim telah melaksanakan apa yang Quran perintahkan. Dia telah memberi salam lebih kuat, lagi mantap dari sudut uslub dia, salamun qaumun munkarun. Kenapa dia kata qaumun munkarun? Kamu ni saya tak pernah nampak pun. Datang malaikat datang rupa manusia. Kan manusia, malaikat ni boleh jelma dalam rupa manusia kan? Datang, tak pernah nampak pun. Itu dinamakan munkarun. Bukan munkirun. Munkarun ni maksud orang yang diingkari. Tak, munkarun. Tak pernah nampak siapa Korang ni daripada mana Pelik, jarang nampak. Tanya pun. Faragha ila ahlihi faja'a bijilin samin.
Nabi Ibrahim pun masuk ke belakang, suruh siapkan makanan bagi hidangan. Hanith. Waja'a bi ijlin samin. Itu yang dinamakan dalam surah lain, dia kata hanith. Hanith adalah sejenis makanan. Kalau pergi restoran Arab, minta hanith. Hanith ni daging kambing, akan diletak dalam kertas aluminium, dia letak rempah-rempah, lepas tu dia bakar-bakar lah. Itu hanith. Dah terliuk tadi. Terfikir. Nampak tak? Dia terus terfikir. Okey. Jadi maksudnya itu hidangan yang lazat dia bagi. Tapi malaikat mana makan? Fa'awjasa minhum khifa. Qalu la takhaf. Terkejutlah. Malaikat terkejut. Nabi Ibrahim pun terkejut. Kenapa hidangan tak dimakan, tak disentuh? Tak. Kami datang ni untuk sampaikan berita gembira. Jadi Nabi Ibrahim tahulah mereka adalah malaikat. Fabasyaruhu bi ghulamin halim. Bi ghulamin alim. Maka dikurniakan seorang zuriat yang lagi cerdik pandai. Ghulam alim. Siapa yang dapat zuriat ni? Nabi Ibrahim dapat. Siapa yang akan bakal mengandung? Sarah. Okey, sekarang wanita sudah 90 tahun. Dibagi tahu dia akan mengandung dan beranak. Apa respon agaknya wanita tersebut? Mungkin terkejut. Memanglah terkejut. Quran kata apa? Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Fasakkat wajhaha. My God. Terkejut. Akak akan mengandung. Macam tu lebih kurang. Saya mengandung. Saya. Terkejut. Saya dari sudut biologi dia tak boleh mengandung dah. Betul. Saintifik tak boleh mengandung dah. Kan, dia sudah wanita sudah terputus haid. Macam mana aku nak mengandung? Qalat ajuzun aqim. Aku ni sudah tak boleh mengandung dah sebab aqim ini sudah tak boleh beranak lah. Dia ada akhir dengan aqim. Akhir dengan aqim ni dua istilah yang berbeza. Nanti kita ada masa kita. Akhir mungkin mandul, aqim dia tak boleh beranak dah. Dia mungkin dah habis masa, dah habis tempoh tak boleh beranak. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Satu benda saya nak sebut, tuan-puan. Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ada dua orang putera sulung daripada Sarah, putera sulung daripada Hajar, Ismail. Putera kedua daripada Sarah namanya Ishak. Kan? Ishak. Setiap kali Allah sebut Ismail, Allah akan sebut Halim. Ha lam ya mim, Halim. Seorang yang penyantun, penyabar. Setiap kali Allah Ta'ala sebut Ishak, Allah akan sebut Alim. Tengok ayat tu. Alim, bi ghulamin alim. Alim, seorang yang berilmu pengetahuan. Indahnya tuan-tuan. Yang Halim itu, yang budi pekerti tinggi, yang sangat penyantun, penyabar, iaitu Nabi Ismail, Allah suruh jaga Mekah. Nabi Ishak, yang berilmu pengetahuan, suruh jaga Palestin. Kalau sampai hari ini Bani Israel tu cerdik, Tuhan memang bagi dia orang cerdik. So that is, kalau pergi Mekah, ada tak orang kena? Kalau pergi Mekah, kita kena sabar. Betul tak? Betul. Bumi Mekah, bumi mengajar sabar. Di mana tempat Nabi Ismail ditempatkan dengan sifat Halim. Jadi kita pergi Mekah, kita kena sabar. Tapi kalau pergi Palestin, kita tengok orang Palestin memang cerdik pandai. Memang Allah beri kelebihan pada mereka. So mengandunglah Sarah, melahirkan anak di usia yang sudahlah lanjut. Beza Nabi Ismail dengan Nabi Ishak 14 tahun. Beza hampir 14 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi bicara mengenai bagaimana para malaikat datang menghancurkan satu kampung halaman, itu kampung kaum Nabi Lut alaihissalam. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutuskan kepada satu kaum yang telah melampaui batas. Linursila alaihim hijaratan min tin. Ayat 33. Supaya kami dapat bawa batu-batu untuk ditimpakan ke atas mereka. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Supaya semua jadi rata. Dimusnahkan, dirata. Kemudian disebut juga dalam beberapa, bukan riwayat, bukan hadis, ada beberapa athar, riwayat yang disebut bahawa Laut Mati itu adalah kampung halaman kaum Nabi Lut. Nabi Lut yang diterbalikkan. Waja'alna 'aliyaha safilaha. Kami telah terbalikkan. Sampai hari ini kita dapat lihat tanda bukti kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum ini. Fa akhrajna man kana minal mu'minin. Kami keluarkan daripada kampung yang kami musnahkan, itu kampung kaum Nabi Lut. Kami keluarkan orang yang beriman. Siapa? Nabi Lut dan juga anak-anak dia. Itu saja. Isteri dia pun tak beriman.
Isteri dia siap bakar api kan, bagi tahu dekat rumah dia ada tetamu malaikat yang handsome. Ya. Dia pula tolong bagi iklan. Jadi anak Nabi Ibrahim, anak Nabi Lut dan juga Nabi Lut diselamatkan. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Kami tak dapati rumah lain melainkan rumah Nabi Lut alaihi salam. Wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al adzab al alim. Kami tinggalkan Nabi Lut ni sebagai kami selamatkan dan kami buktikan kekuasaan ini supaya umat yang akan datang mengambil pengajaran. Jangan diteruskan lagi supaya mengambil pengajaran dan mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku. Kemudian Allah susulkan lagi bicara mengenai Nabi Musa pula. Wa fi Musa idza arsalnahu ila fir'auna wa sultanin mubin. Ada lagi soalan ke atau boleh terus kita bincang? Terus bincang kan? Kok ada soalan Ya. Azrin tak ada soalan? Belum. Belum ada soalan lagi. Sebab masa kita suntuk kan, kita kalau boleh kita nak bagi kalau boleh selesaikan juga surah ni supaya tuan-puan di rumah dapat santapan, santapan tafsir. Kemudian Allah susulkan pula kisah Nabi Musa alaihi salam. Idza arsalnahu ila fir'aun bisultan mubin. Kami antar Nabi Musa ini dengan satu tanda kekuasaan kami. Apa dia? Nabi Musa ada mukjizat. Apa mukjizat yang paling besar? Tongkat Nabi Musa bila dibuang boleh bertukar menjadi ular. Boleh bertukar. Musa. Dua perkataan. Mu itu air, sa itu kayu. Musa. Kayu dan air. Dua benda ni sangat berkait rapat dengan kehidupan Nabi Musa AS. Kayu dan air. So Musa ni kayu dan air. Dua gabungan. Sebab hujung sekali Nabi Musa AS diselamatkan di dalam laut. Bila dia pukul tongkat tu pada di sungai Laut Merah, terbelah, Nabi Musa selamat, maka Firaun tenggelam mati lemas. So itu. Fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dituduh sebagai seorang sahir, seorang gila, tukang sihir. Habis Firaun duk kawan dengan tukang-tukang sihir tu tak apa. Dia kata Nabi Musa ini tukang sihir. Tapi bila Nabi Musa campak tongkat tu, tukang-tukang sihir Firaun pun campak-campak tongkat mereka. Ular yang bertukar, tongkat yang bertukar menjadi ular daripada tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. Ular besar Nabi Musa ini, dia makan semua ular-ular tukang sihir. Ujungnya tukang sihir ni kata, ini bukan sihir, ini satu mukjizat, ini kekuasaan Tuhan, kami beriman kepada Musa. Itu yang Firaun marah tu, dia kata, siapa suruh kau beriman? Man adzana lakum? Siapa yang izinkan kamu? Kemudian dia tangkap tukang-tukang sihir dia tu, dia salib, dia bunuh kan. Ini Firaun punya kerja. Fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yammi wa huwa mulim. Ini Tuhan lemaskan mereka mati. Wa fi 'adin idza arsalna 'alaihim ar-rihal aqim. Kami hantar pula angin kepada kaum 'Ad yang mana dia telah memusnahkan kampung halaman kaum 'Ad di atas keingkaran mereka. Kaum 'Ad ni kepada kaum Nabi Hud. Wa ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Jadi dia jadi hancur lebur segala sesuatu. Ayat 42 ni Allah Ta'ala sebut, angin itu tidak membiarkan suatu apa pun yang dilandanya, bahkan dijadikan seperti debu. Semua jadi debu. Dipatah balik pada debu. Karramim. Macam Zariyat. Lepas tu, kalau Nazim tengok kan, banyak sangat angin dalam surah ni. Dia cerita tentang angin. Angin, langit. Angin, langit. Kalau tadi pendebungaan kita sebut perlu berlaku melalui angin. Betul kan? Lepas tu kat sini pun Allah lihat bagaimana angin datang memusnahkan. Yang ni dalam mukadimah saya dah sebut. So ini di antara environment yang perlu kita lihat sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap kaum yang engkar dan berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun pelbagai mukjizat didatangkan, masih lagi keras hati, masih lagi buta mata hati dari melihat kebenaran. Betul Ustaz. Kalau di awal tadi mungkin kita dapat lihat bagaimana Allah cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di pertengahan diceritakan tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu sebagai pengajaran untuk umat masa kini. Baik, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
awalnya diceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, di pertengahannya menceritakan bagaimana kisah nabi-nabi yang terdahulu sebagai pengajaran untuk kita, yang mana mungkin ada yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan bagaimana azab terhadap umat-umat yang terdahulu. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan dari penonton-penonton setia. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Nurul Huda Tajuddin. Apakah soalannya? Mari kita tinjau. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Baik, waalaikumsalam. Pada ayat ke-49 hingga ayat ke-50 surah Az-Zariyat menceritakan tentang setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan agar kamu mengingati Allah. Apakah maksud ayat ini Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Puan Nurul Huda Tajuddin. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan setiap makhluk diceritakan berpasang-pasangan. Apakah di sebaliknya Ustaz? Silakan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap sesuatu berpasang-pasangan. Dia basically dia lihat positif negatif. Ya. Positif keseimbangan dalam ciptaan Tuhan ni kan. Dia ada langit, ada bumi. Ada air, ada api. Ada siang, ada malam. Ada siang, ada malam. So, semua itu keseimbangan. Semua itu pasangan dia tu. Sama juga ada lelaki, ada perempuan. Yeah. Semua ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga survival dan kelangsungan proses kehidupan di atas permukaan bumi ini. Itu yang disebut oleh Imam At-Tabari yang membawa yang beliau sebut ialah wa khalaqna min kulli shay'in khalaqna zawjain. وترك خلقنا الأولى استغناء بدلالة الكلام عليها ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Dan kami jadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, mudah-mudahan kamu mengambil peringatan. Kita ingat cerita Nabi Adam AS dijadikan bersendirian di syurga satu ketika dahulu. Bila Nabi Adam bangun daripada tidur, Nabi Adam dapati segala makhluk itu ada pasangan dia. Burung ada pasangan dia, rusa, kambing, kijang, semua ada pasangan-pasangan dia. Jadi Nabi Adam tengok, kanan kiri Nabi Adam seorang tak ada. Kemudian Allah jadikan Hawa untuk Nabi Adam AS secocok dengan kehendak fitrah manusia. Sebab itu bila ulama sebut sehingga pasangan itu juga ada petunjuk, ada kesesatan. Dia kata begini, wa min kulli syai'in khalaqna naw'aini mukhtalifaini kasyaqa was sa'adah. Ada musim manusia gembira, ada musim manusia sedih. Ada bau harum, ada bau busuk. Tak berapa harum. So nak kata setiap sesuatu dia berpasangan. Dia ada positif, negatif. Dia ada positif, ada negatif. Begitulah Tuhan jadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Jadi carilah pasangan yang memang pasangan kamu. Jangan salah cari pasangan. Jadi sama jugalah ulama sebut wal huda wad dalalah juga menjadi pasangan. So dia nak kata kalau ada kesesatan mesti ada petunjuk. Mesti ada petunjuk. Segala sesuatu ada pasangan dia. Ya. Untuk memperingati Allah Subhanahu Wa Taala, katanya sebentar tadi, setiap sesuatu pasti ada pasangan, bukan saja-saja tetapi untuk meseimbangkan, kata Ustaz sebentar tadi. Baik, soalan seterusnya sama juga di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Rin Haji Bujang Sandun, mungkin itu namanya. Baik, Assalamualaikum. Surah Az-Zariyat ayat 51. Dan janganlah kamu adakan Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu Wa Taala dalam kepercayaan kamu. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Boleh Ustaz jelaskan maksud ayat tersebut? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Saya Puan Irin, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Puan bertanyakan soalan berkenaan dengan ayat 51 Ustaz. Ya, pencerahannya. Jangan kamu sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Wala taj'alu ayyuhan nas ma'a ma'budikum alladhi khalaqakum ma'budan akhar siwahu. Fa innahu la ma'buda taslahu lahu al-ibadah ghairahu inni lakum minhu nadhirum mubin. Nak beritahu, wahai manusia, janganlah kamu jadikan bagi Allah itu sebarang sekutu. Jangan ada sebarang sekutu. Sesungguhnya aku adalah bagi kamu Tuhan. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Begini, Nabi Muhammad SAW beri peringatan. Jangan kalian sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu mustahil jadi dua, jadi tiga. Ataupun Allah tak ada peranak dan diperanakkan. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ataupun sekutu-sekutu lain meyakini ada makhluk lain yang boleh beri kesan. Dalam konteks surah ini, dia adalah surah yang mengajak manusia untuk solidkan, supaya membulatkan, mutlakkan keyakinan dan juga penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai satu tahap ulama bincang halus kan. Katakan saya sakit gigi kan. Saya tahu ada klinik gigi. Tapi dalam masa yang sama saya tak lupa juga Dai Azrin pernah pesan kalau apa-apa minta dengan Allah dulu. So dia pun berdoa. Dia kata, ya Allah kau sembuhkanlah sakit aku. Ya Allah kau sembuhkanlah sakit gigi aku. Ya Allah kau jugalah Tuhan yang beri penyakit. Kau lah Tuhan yang menyembuhkan. Dalam mulut sedang berdoa bermunajat, hati kata jom pergi klinik. Jom pergi klinik. Jom pergi klinik. So dia sudah tidak fokus. So dia nak mesti membulat mutlak tu. So itu maksud saya, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Sama ada Tuhan itu berbentuk Tuhan yang dalam bentuk idol, objek, ataupun Tuhan berbentuk lain. Ada orang jadikan sekarang ni, walaupun makhluk lain tidak jadikan Tuhan, tapi walaupun dia bukan objek jadikan Tuhan, tapi manusia jadikan harta sebagai Tuhan. Dia sanggup buat apa saja, tinggal solat sebab nak meeting tender punya pasal. Kan, dia sanggup tinggal baca Quran sebab dia nak pergi nak pergi manalah. Maksudnya sudah jadikan selain Allah sebagai Tuhan. Walaupun directnya dia tak sebut, tapi indirectly, siapa Tuhan kau sebenarnya? Kenapa kau tak boleh berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah yang menjadikan kau, bagi kau segala sesuatu, hidup kau, mati kau, rezeki kau, makan kau, minum kau, pasangan untuk engkau, semua tu Tuhan yang bagi. Takkan tak ada masa untuk solat, takkan tak ada masa untuk baca Quran, tak ada masa untuk beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, kan tak ada masa untuk berqiyamul lail. Apa mahal sangat kan kau punya katil tu, mahal sangat kau punya selimut sampai kau boleh tinggalkan kejap untuk bermunajat kepada Allah. Sedangkan siapa-siapa yang bermunajat di awal pagi itu, itulah doa-doa yang dimakbulkan. So semua ini mengingatkan manusia supaya datang solid keyakinan kepada Allah. Tapi betul lah Azrin kan, kalau kita melihat alam, pencerapan itu betul, ada keyakinan, dan kita tahu yang bagi kita makan, semua minum, tapi kita, dan dalam masa yang sama kita juga beribadat kepada Allah, berqiyam, berdoa. Kalau yang ini mendominasi kan Dai Azrin, benda lain saya yakin dia tak akan dapat masuk menembusi, merosakkan iman kita. Dia tak akan beri laluan untuk percaya pada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang timbul istilah bila dia sebut tentang manusia bertuhankan dunia. Jadi dia lupa yang sebenarnya. Tapi bila Azrin sebut lagi sedap. Manusia betul. Suara cantik. Terima kasih. Itu dia serius tu Ustaz. Nak tekankan sesuatu. Jadi itu yang patut kita fahami dengan ayat 51 sebentar tadi yang ditanyakan oleh sahabat kita berkenaan dengan jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat pada ayat yang terakhir kalau saya tak silap saya berkenaan dengan wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat yang ke-56 betul tak silap betul 56 saya ayat yang ke-56 di ujung-ujung tersebut menceritakan tentang Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin boleh kita jadikan sebagai penutup dan kesimpulan perbincangan kita untuk pagi ni Ustaz. Silakan. Saya ambil ayat 50 tadi, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Fafirru maksudnya kita disuruh bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan toleh kepada tuduhan-tuduhan orang dulu, kini dan selama. Banyak orang akan sentiasa merosakkan Islam, memberi tuduhan-tuduhan palsu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menasihatilah. Atawasau kan, atawasau bih. Jadi kita ada konsep nasihat. Tanyalah ustaz adalah menasihat, mencerahkan yang terkeliru. Yang tak berapa nak clear tu kita kasi clear dekat sini. Supaya manusia masyarakat ini tidak jadi golongan yang taghun, tersasar daripada jalan yang betul. Maka Allah Taala sebut wadzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Ini semua adalah peringatan. Habis kuat apa yang kita boleh buat Azrin. Boleh beri peringatan aja. Betul. Nak paksa orang tarik orang tak boleh. Tapi Allah Taala sebut, ingat, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan mereka menyembahku. Cuma kalau cuba Azrin lihat pada struktur ayat tu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan ada pula yang tanya, ustaz kenapa jin dulu manusia kemudian? Kenapa bukan manusia dulu jin kemudian? Kenapa ayat ni tak bunyi wama khalaqtul insa wal jinna? Kenapa Allah sebut jin dulu? Dari sudut ciptaan memang jin dulu. Faham? Oleh demikian Allah sebut jin yang diciptakan dulu, betul lah ikut urutan tu betul.
Dan jin dan manusia Tuhan tak jadikan melainkan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ibadah dalam konteks yang lebih luas, mengabdikan diri. Jadi apa saja saya buat dalam kehidupan saya mesti meletakkan ini ikut atau tidak kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, supaya saya betul-betul menjadi seorang hamba yang dikasihi, disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu yang patut kita tekankan. Apa sahaja kita lakukan di atas muka bumi ini, pastikan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang, tolong tinggalkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Baik, kita nak tutup dengan doa pada pagi ini, Ustaz. Ustaz boleh pimpin doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Waj'alil huzna biqudratika sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami telah mempelajari tafsir surah Adz-Dzariyat. Mudah-mudahan dengan pengajian ini bertambah iman kami terhadap kalam-Mu, ya Allah. Amin. Bertambah teguh ikatan kami dengan-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau restuilah apa saja yang kami buat. Kau lindungilah kami, ya Allah. Kau tunjukkanlah kami jalan-jalan kebaikan. Ya Allah, Kau pandanglah kami, ya Allah. Kau lihatlah kami dengan pandangan kasih sayang dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau selamatkanlah kami, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah negara kami. Kau jauhkanlah negara kami daripada sebarang wabak yang melanda, ya Allah, terutamanya wabak COVID-19. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami insan-insan yang berguna pada negara dan juga pada agama. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Cuba kita renung kembali apa lagi nikmat yang cuba kita dustakan. Syukuri nikmat, mudah-mudahan berkat bertambah dalam kehidupan. Baik, sidang penonton, terima kasih. Dengan jangan lupa esok kita ada Tanyalah Ustaz, moderator bersama Da'i Hilman dan ahli panel Ustaz Firdaus Subhi dengan topik pengajian hadis Luruskan Saf. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.